Siapa yang rasa susah nak maafkan orang? Cuba angkat tangan. Angkat tangan dalam tudung. Kau tak nak bagi orang nampak. Ada tuan-puan. Ada kadang-kadang kita rasa tak bolehlah maafkan dia, Ustazah. Sebab itu para muslimin muslimat sekalian, perbaiki doa kita. Jangan doa kita kelekut, pelokek hanya untuk diri kita seorang. Kita nak letak nilai pada diri kita. Berdoalah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustazah ajarkan insya-Allah salah satu daripada doa yang dalam kitab tasawuf ada menyebut siapa yang berdoa dengan doa ini pengalaman ya ahli-ahli tasawuf berdoa dengan doa ini, insya-Allah tuan-puan sekalian, Allah akan mengurniakan satu kedudukan kepada dia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam hati-hati manusia. Masya-Allah. Ada kedudukan dia dekat hati manusia. Apatah lagi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rakam-rakam juga tapi tolong hafalkan ya. InsyaAllah. Jadi Ustazah akan baca dulu, nanti tuan-puan ikut ya. Ustazah baca dulu. Allahumma ghafir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammad. Allahumma ajbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara. Maksud dia apa dia? Allahumma ghafir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, kasihilah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutuplah keaiban umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau tolonglah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, antara rahsia doa ini juga, orang yang beramal dengan doa ni hati dia lembut dengan orang lain. Hati dia akan lembut dengan orang lain. Sebab dia dah berdoa minta supaya Allah ampunkan orang lain. Dia dah berdoa minta supaya Allah sayanglah dengan orang lain. Dia dah berdoa minta Allah tutuplah aib orang lain. Takkanlah dia pula nak pergi buka aib orang. Betul tak tuan-puan? Takkanlah dia pula nak pergi berdendam dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang berdoa dengan doa ini, insya-Allah hati dia lembut. Siapa yang rasa susah nak maafkan orang? Cuba angkat tangan. Angkat tangan dalam tudung. Kau tak nak bagi orang nampak. Ada tuan-puan. Ada kadang-kadang kita rasa tak bolehlah maafkan dia, Ustazah. Ya? Ataupun kata-kata, tengok dululah, nantilah, belum lagi lah, tengok dululah. Main tengok dulu. Ya? Ustazah bagi petua sikit tuan-puan kalau nak jadi kita seorang pemaaf Kalau kita lihat orang tu salah, kita akan marah. Kalau kita melihat apa yang dia buat tu salah. Dia buat salah dengan saya. Kita cepat marah. Tapi kalau kita lihat apa yang mereka buat kepada kita sebagai khilaf, kita rasa lembut hati sikit. Apa beza salah dan khilaf? Khilaf ni tuan-puan sekalian, keliru. Maknanya, dia mungkin tak sengaja. Dia mungkin tak sedar. Dia mungkin tak tahu. Dia mungkin tak pandai. Dia mungkin tak belajar. Jadi kita bila mungkin-mungkin tu banyak, toleransi tu tinggilah sikit. Tak apalah, dia tak tahu. Nabi SAW dengan kaum yang macam-macam buat kat Nabi, Nabi sebut macam tu. Qaumul la ya'lamun. Mereka kaum yang tak tahu. Bila sebut tak tahu, kita rasa reda.
Betul tak tuan-puan? Yang banyak berlaku sebenarnya dalam hidup kita, terutama dengan orang-orang terdekat, bagi ustazah itu khilaf. Khilaf ni makna tak sengaja. Betul tak puan-puan? Puan-puan marah betul dengan suami ni, contoh. Tapi cuba puan-puan rasakan khilaf. Dia terkeliru. Dia tak sedar. Dia tak faham. Dia tak sengaja. Sebab ustazah percaya tuan-puan, suami-suami puan-puan, suami kita, dia bukan berniat nak buat kita sakitkan hati kita macam dia niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai syahr Ramadan. Malam-malam dah berniat. Apakah suami kita niat macam tu? Saja aku menyakitkan hati Timah kerana Allah Ta'ala. Saja. Dia tak pernah berniat macam tu. Dia tak sengaja. Dia tak sedar. Kita ni senyap dah 3 hari dah. Dia tak sedar. Dia ingat kita sakit gigi. Kitanya marah. Kitanya merajuk. Dengan perbuatan dia, perkataan dia. Dia tak sedar. Sebab dia orang lelaki, kita orang perempuan. Kok mana pun alam tu berbeza. Tapi kita ni duk marah, duk dendam. Sampai bila tuan-puan? Hati kita berpenyakit nanti. Tapi bila kita pandang khilaf, dia tak sengaja. Kalau dia tahu akibat dia buat tu, dia takkan buat. Dia tak tahu. Kalau dia faham macam mana baiknya, macam mana sayangnya kita kat dia takkan cakap macam tu. Tapi dia tak faham. Nak buat macam mana? Dia tak faham. Dia tak sedar. Mungkin dulu mak bapak dia didik macam tu. Kan banyak kemungkinan. So kita maafkanlah. Tak banyak cerita. Sakit kepala nak fikir. Tak payah. Semua saya dah maafkan. Dan ditambah dengan doa Allahumma ghfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. 4 perkara itulah. Ya, tolong mula-mula ampunkan, kasihlah pada umat Nabi, tutuplah keaiban umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tolong bantulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semulia itu doa kita tuan-puan, Allah akan jadikan hati kita dengan manusia elok. Masuk je. Rupanya kenapa? Kita sudah lama berada dalam doa dia. Dan setiap kali dia jumpa dengan semua orang, tak kiralah RNR ke, kat kedai makan ke, dekat tandas awam ke, ini umat Nabi SAW yang aku doakan. Dia senyum kat kita, hati kita, wah, Masya Allah, rasa macam seseorang dia ni. Kita mula rasa macam nak kenal lah siapa dia tadi tu, mak jumpa tadi tu. Nampak tak ada orang pakai tudung merah keluar daripada jamban ni tadi? Tandas awam kan? Tanya kat anak kata, yang mana mak yang tudung merah tu? Elok dia senyum je dengan mak. Siapa dia agaknya tu? Masya Allah tuan-puan. Allah buka pintu hati manusia. Banding orang kita kenal 30 tahun, semua tak nak kawan. Sebab apa? Hati kita tak boleh pergi dengan dia, tak ada chemistry. Sebab kita tak bentuk dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, maknanya apa dia? Tolong letak nilai pada hidup kita. Tuan-puan semua sangat istimewa. Ibu-ibu, ya, jawab Ibu-ibu, kalian semua sangat istimewa. Jangan downgrade diri kita. Jangan kata, yelah kita tak macam ustazah. Tak. Memang betul, tuan-puan tak macam ustazah. Sebab apa? Tuan-puan lebih mulia daripada ustazah. Jangan downgrade diri kita tuan-puan. Sebab apa? Sebab Allah nak kita menghargai kehidupan ini. Allah nak kita menghargai apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Kita ada segala modal untuk buat baik. Kita ada modal untuk meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kita hati. Semua orang Allah bagi hati. Sebab ada orang, hati dia tuan-puan, dia rosakkan. Dia biarkan busuk. Kita nak meletakkan nilai yang baik pada diri kita, menghargai hati yang Allah bagi pada kita, kita kena bersihkan. Kan dalam surah Asy-Syams kan, dia disebut فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
Zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hati yang Allah bagi pada dia. Dan merugilah, jahanamlah tuan-puan, orang yang membiarkan hatinya tanpa dibersihkan. Jadi kita ada modal. Siapa sini tak ada hati? Angkat tangan. Saya tak ada hati, saya ada perut, hati saya dah buang. Hempedu ada. Ni hati yang maknawi tuan-puan, semua ada. Maknanya apa dia? Kita ada modal yang sama. Kita ada hati, tempat tertanamnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada mata boleh melihat tuan-puan. Tengok yang Johan Musabaqah Quran baru ni. Ya, yang laki-laki peringkat kebangsaan, orang buta. Sampai ayah dia kata, 3 kali tukar dah Quran Braille. Sebab apa? Dah haus. Disentuh, haus. Bayang tuan-puan, orang buta. Kita tengok pun macam mana susah payahnya dia menyusun jari jemari tu. Sama je kan? Kalau tak ke, termasuk baris lain pula. InsyaAllah tuan-puan. Allah tak bagi modal mata zahir pada dia, tapi dia pembaca Quran yang terbaik. Allah bagi kita modal mata yang boleh melihat. Pagi tadi baca Quran tak? Semalam baca Quran tak? Berapa banyak kita baca Quran? Itu soalan untuk diri kita sendiri. Modal sudah ada di tangan kita. Kita nak guna atau tidak?